Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawadatu anhu ta'lim wa tazakku wa tazkiyah wal nafa' intifa' wal ifada wal istifadah wal hasana tamassak bi kitabillah sunnah wa sunnah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Insyaallah kita menyambung pada muka surat 55 dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa muttabi'un wa hawa muttabi' wa i'jabul mar'i wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Artinya, bermula tiga perkara membinasakan ia akan ia mengerjakan. Tiga perkara Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam sebut ia membinasakan, ia merosakkan ia tiga perkara itu ia mengerjakannya. Makna orang yang mengerjakannya, orang yang ada padanya tiga perkara. Apa dia? Pertama, syuhun muta'un, kikir yang diikutkan. Kikir, kalau atau bakhil, atau bahasa Kelantan kata kopi. Diikutkan maknanya yang menjadi tabiat dia. Jadi keerai sangat perasaannya saya kepada harta. Ada benda taklah siapa pikir haram. Contohnya dia ada pitih. Patut ada orang minta ataupun ada tabung derma. Kalau tak bagi rasa saya nak usia apa saya. Tak siapa haram. Tapi dok mai begitu semua. Siapa perikak perkara yang patut dia keluarkan, dia bagi daripada harta dia, wajib dia keluarkan. Siapa? Oleh kerana terlalu kikir, siapa tak mengeluarkan, siapa tak bagi. Contohnya zakat yang wajib atas dia, dia tak bayar. Kadang-kadang kau banyak pitih, kau rasa kopi. Kedua, keinginan nafsu yang diturut, hawa nafsu dan keinginan nafsu yang diturut. Mana dia ikut arah. Apa saja tuntutan nafsu diikut. Jadi nafsu ni passion dia memang keji, memang menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu ni dok suruh pada perkara yang buruk. Nafsu ni perlu juga untuk makan, untuk minum, untuk untuk kahwin dan sebagainya. Tetapi perlu dikawal, dikekang. Kalau tidak, ia akan merosakkan bukan saja dunia dan bahkan akhirat. Bukan saja akhirat, bahkan dunia. Ketiga, menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan dirinya. Atau erti kata lain, ujub pada dirinya, kagum akan dirinya. Baik dunia atau akhirat, dia rasa kagum pada dirinya. Ini tiga perkara yang membinasakan seorang manusia. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fisnaini al-kunutu wal-ujubi. Artinya binasa itu ada pada dua kelakuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halak, kebinasaan itu ada pada dua kelakuan ataupun dua sifat. Apa dia?
Pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang berputus asa pada rahmat Allah Ta'ala. Manakala buat jahat, buat tak molek pun, ia tak ada rasa putus asa dah. Tak ada rasa nak buat amal dah. Tak rasa nak bertaubat dah. Yang kedua, menyukakan akan seorang oleh dirinya. Maknanya ujub pada dirinya. Dia benda bertentangan. Yang pertama tu, dia rasa tak ada gapo diri dia dah. Tak ada gapo tu tak apa. Kalau kata tak ada gapo diri dia, Allah Ta'ala belaka, tak ada gapo, tak ada benda hebat, tak ada gapo. Allah Ta'ala belaka bagi. Hak tu molek. Hak tak molek tu, dia rasa putus asa, rahmat tepas kau Tuhan pun dia tak ada harap dah. Tak ada harap ke surga Allah Ta'ala. Tak ada harap ke keampunan Allah Ta'ala. Kalau dia jatuh dalam kalau dia jatuh dalam maksiat, dia lok dirinya segitu. Dia tak minta, tak ada harap, tak ada khoyal ke, tidak ke harap ke surga, tidak ada harap ke keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang putus asa, al-qunut, yang menjerumuskan dia pada kebinasaan. Yang kedua, orang yang dia sangka baik diri dia yang ujub. Dia rasa heran. Dia rasa apa yang ada pada diri dia, baik dunia ataupun akhirat, ataupun amal ibadat, ataupun ilmu, atau ketaatan, hak dia sendiri. Dia gantung, dia timak pada dirinya sendiri. Jadi dua kelakuan, dua sifat ni membinasakan. Apa? Kerana bahawasanya orang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, tiada menuntut ia akan kebajikan. Orang yang ada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, ia tak nak cari kebaikan, cari pahala. Kenapa? Kerana tiada harap ia akan, dia tak harap, tak ada kehendak dah pada kebajikan, pada pahala, pada amal kebaikan, pada ibadat, tak ada. Pada keampunan Allah Ta'ala. Apa? Sebab dia putus harap dah, putus asa dah. Dan yang kedua, orang yang ujub itu, apa orang ujub ni satu sifat yang membinasakan dia? Kenapa? Kerana orang-orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia kebajikan, akan kebaikan, akan pahala. Supo juga. Orang putus asa tak say nak cari kebajikan, apa? Kerana tak ada harap. Adapun orang yang ujub, dia tak tuntut, tak cari juga akan kebaikan, akan kebajikan, apa? Kerana sengkanya telah mendapat ia akan dia kata dia ada dah. Surga dalam tangan tu. Dah. Surga dalam tangan tu. Tak ada apa dah. Ada. Jadi tak sungguh nak cari, tak sungguh nak mengaji, tak sungguh nak kembali jemaah, tak sungguh nak fikir, nak berapa. Apa? Dia dah rasa dia tu apa ada dah, cukup dah. Ada. Dia rasa dia ni banyak dah. Dia kagum pada diri dia. Ada. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tanya kepada dia, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Jadi Sayyidatina Aisyah ni seorang sahabat Nabi, hak kelas ulama, hak apa nama, orang banyak ilmu. Lepas pada ketiadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi rujukan antara rujukan ummah. Jadi ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila seorang itu mengerjakan kejahatan, buat jahat tu bila? Bapa? Bila seorang itu mengerjakan kejahatan? Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Orang buat jahat, apa? Ketika dia menyangka dia buat kebajikan.
Dia maksud faham sini bahawa apa dia rasa kagum diri dia buat banyak kebaikan ahli syurga dah. Nah, dia akan mula buat jahat. Apa amal dia baik dia pun mari ujub ni dah hancur, tak ada apa, tak ada sia-sia amalan dia. Daripada ujub tu lahir takabur. Dia rasa diri dia lebih besar, lebih molek pada orang lain, orang lain berhina pada dia. Daripada takabur tu lahirnya mari sifat-sifat yang boleh merosak membinasakan orang lain kok. Itu dengan dia marah, dengan marah yang tidak terkawal, dengan mencela, dengan bergapo semua. Kenapa? Kerana dia rasa dia buat kebaikan. Makna apa? Maknanya dia tak pandang ketaatan, apa saja kebaikan yang dia buat itu mari pada Allah Ta'ala. Dia pandai pada diri dia sendiri, jadi yang kagum pada diri dia. Apa saja dia ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada dia, baik nikmat dunia atau akhirat, dia lihat pada diri dia. Pada situ akan menyebabkan dia punca dia melakukan kejahatan tanpa dia sedar. Dia rasa dia telah buat baik, sedangkan sebenarnya dia dalam kebinasaan. Na'udzubillah. Dan memandang seorang laki-laki pada Bishr bin Mansur rahimahullah ta'ala. Seorang lelaki memandang kepada Bishr bin Mansur. Bishr bin Mansur ni seorang ulama, seorang imam ahli hadis, seorang zuhud. Kata Imam Ali Al-Madini, tak ada lah orang yang aku lihat takut pada Allah Ta'ala daripadanya. Imam Ali Al-Madini zaman dengan dia, dia kata Bishrun, apa nama? Bishr bin Mansur radhiyallahu anhu ni orang sangat-sangat takut pada Allah Ta'ala. Dia semaya saja 500 rakaat setiap hari. Bahkan dia gali kubur. Gali kubur dia, kubur gali satu gali macam kubur. Kubur dia duduk dalam tu, dia khatam Quran dalam tu. Jadi wirid dia baca 1/3 Al-Quran setiap hari. Ia meninggal pada tahun 180 Hijrah ketika berumur lebih 70 tahun. Itu Bishr bin Mansur. Jadi one day Bishr Mansur ni pada ketika dia tengah semaya. Semaya perkala lah. Dia semoga maya pun kita metang-metang gitu, maya lama. Ketika memanjangkan ia Bishr bin Mansur akan sembahyang dan mengelok ia akan ibadat dia. Jadi buat terbaiklah ibadat dia semaya tu. Maka tak kalau selesai ia daripada sembahyangnya, apabila dia selesai daripada sembahyangnya, dia ada orang tengok. Masa tengok ibadat tu ada orang tengok. Dia tengok sembahyang, batu. Lepas sembahyang tu, kita kalau ada orang tengok, rasa bisa lah. Jadi dia lepas pada sembahyang tengok ada orang tengok dia sembahyang. Lepas tu dia royak kepada orang yang tengok tu. Maka berkata ia bagi laki-laki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku. Mana jangan mu tertipu. Apa hak mu lihat, apa mu tengok tadi aku semaya tadi, mu jangan duk kagum sangatlah. Jangan mu tertipu, dia kata. Hak mu lihat. Bapa? Kerana Iblis mengerjakan akan ibadat ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun. Kemudian jadi ia Iblis tu kepada barang jadi kepadanya jadi Iblis betul lah. Arti jadi kafir wal'iyazbillah. Jadi faham sini bukan kata-kata semaya lah. Iblis pun maya. Iblis pun solat. Kita maya sikit apa dia. Iblis maya banyak-banyak pun. Jadi Iblis juga. Mereka tak semaya. Bukan begitu. ambil waktu dalam konteks tu beratlah. Maksudnya apa dia? Maksudnya apa saja kita buat ibadat, jangan kita rasa kagum dengan ibadat hak kita lakukan. Semuanya kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala muallif rahimahullah, ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub itu, apa punca ujub itu? Apa punca ujub yang menjadi punca kepada rosaknya amalan? Apa punca dia?
Ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub itu jahlun. Jahlun. Antara sebab ujub adalah jahlun. Patut lagu mana nak berubat? Lagu mana nak berubat? Dan bahawasanya ubatnya ilmu. Ubatnya ilmu pengetahuan. Maka jika ada jadi kita kena tahu, kita kena sedar. Apa perlu kita tahu? Kita kena khabar, kita kena sedar. Bagaimana? Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia daripada usahanya. Kalaulah kegaguman pada diri sendiri itu yang menyebabkan dia kagum pada dirinya, ya siapa perikat apabila kagum pada dirinya, asalnya kagum pada diri dia. Ujub ni ya tidak sekadar diri dia saja, terbatas pada diri saja. Kita tak kat orang pun. Tetapi akan bawa juga kepada sifat takabur. Takabur ni akan besarkan diri dia pada orang lain. Apabila besar diri pada orang lain, dia rasa orang lain lebih hina daripada dia, lekeh pada diri dia lebih molek pada orang lain, akan keluarlah perkataan-perkataan yang takabur. Ada keluarga perkataan-perkataan yang mencela, perkataan-perkataan yang memaki dan sebagainya. Keluarlah pelbagai sifat-sifat hati yang uduh-uduh kerana puncanya daripada ibu segala penyakit hati adalah takabur. Dan mana takabur tu mari daripada ujub. Jadi kita pecah pada dua. Kekaguman tu ya dua. Pertamanya mari satu perkara yang tidak kita usahakan. Yang kedua kita usahakan. Ada ikhtiar. Jadi kata sini, kalaulah pekerjaan yang tiada kita usaha kita seperti cantik rupa, kita tidak usaha cantik rupa ni. Kalau boleh usaha ya, awal-awal lagi kita rekod dah. Ada anak muka begini, nak muka begini. Tuhan bagi rupa begini, ni muka Industri, ni muka India, ni muka Cina. Jadi tidak ada usaha. Jadi kalau ujub tu kerana benda hak tak usahakan seperti cantik rupa dan elok suaranya. Elok suara. Tak ada usaha. Kalau tidak semua kan nak suara apa penyanyi. Ni suara politik serati. Tidak nak pisah. Ni suara secara sedap tu. Tak ada pisah Tuhan bagi. Jadi mari kagum dengan cantik rupa parah dengan suara. Kalau ujub tu sebab perkara ni, hak tidak kita usaha, jawab dia, maka tiada patut ia ujub dengan dia. Tak kena sakit lah dia ujub dengan dirinya tu. Bapa? Kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya. Bukan harus kita usaha. Tak ada langsung usaha kita. Bahkan sayogianya, patutnya ujub ia dengan Tuhan. Hak sepatutnya dia kagum. Dia ujub pada Tuhan dia. Ia memberi, ia akan dia baginya. Bagi rupa yang comel, rupa yang lawa, bagi suara yang sedap. Ia kena kagum pada Tuhan, bukan kagum pada diri sendiri. Dengan semata-mata limpah kurnia Allah. Kurnianya limpah kurnia Allah Ta'ala. Fadlullah zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan sayogianya dah hendaklah dia fikir pada hilal umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit. Dia kena fikir kalau boleh hilal. Tidak kata kalau orang lawa comel tu bah sama-sama, tidak. Batu masa mari tua, batu masa mari penyakit, mari berapa jadi hilal. Dengan sebab penyakit contohnya istimewa, lebih-lebih lagi penyakit judari, penyakit cacar. Penyakit cacar, penyakit polik lah. Dan jika Allah ujub habis. Kena sedar. Dua. Pertama, kena kalau dia benda hak dia ujub tu benda hak tak usahakan, umpama rupa dan suara, dia kena fikir tak patut dia ujub. Patut memang kena ujub hak tu, hak buat suara tu lah. Hak beri suara comel sedap pada demo tu lah. Hak bagi rupa pada demo, comel pada demo tu lah. Kagumnya. Patut keduanya benda tu boleh hilang. Tu boleh tarik bila-bila. So, dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang usahanya. Tapi kedua, kalaulah ujub tu dengan sebab pekerjaan, hak dia usaha, dia ikhtiar.
Seperti ilmu. Ilmu ni bita'allum, ala ilmu bita'allum. Ilmu ni ada ilmu, ia kena belajar, kena sungguh, kena usaha. Tak ada belajar, tak nak mari. Jadi dia kata mengaji sungguh apa semua banyak ilmu. Dan ibadah pun kena buat. Nak usaha, kena mujahadah. Kalau tidak mujahadah, tidak orang sendiri. Ada yang mujahadah. Jadi boleh Allah Ta'ala bagi anugerah dia ilmu. Dan Allah Ta'ala mudahkan ibadah. Tak ada patut dia nak unjuk apa. Maka saya kiranya bahawa berfikir ia pada pekerja itu dengan sebab apa daya baginya. Dengan sebab apa kita berdaya untuk melaksanakannya. Bukan silap. Allahu Akbar. Dengan sebab apa mudah ia baginya. Dengan sebab apa kita kena fikir dengan sebab apa mudah ia baginya. Sebab kalau payah tak nak buat. Contoh nak mengaji piti tak ada. Nak mengaji anak sakit. Nak mengaji diri sakit, mak ayah sakit contohnya. Jadi payah. Tak ada sebab. Jadi hak bagi mudah tu Tuhan. Supaya ibadat juga. Kalau sakit go, kalau tu ni masalah go tu, hak ibadat ni nak mari majlis ilmu, nak buat ibadat. Kalau Allah Taala bagi payah, atau payah. Dan bahawa jadi kena fikir bahawasanya tiada mudah ia baginya melainkan dengan anggota dan akal. Tiada mudah kita nak buat ibadat, nak mudah kita nak mengaji berapa? Kerana Allah Ta'ala bagi sihat anggota. Ataupun Allah Ta'ala anugerah awi anggota pada kita. Kita ada kaki, ada tangan, ada mulut. Dan akal, ada kepala. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya. Semuanya makhluk bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat belaka. Menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala. Dengan semata-mata limpah kurnianya Allah Ta'ala. Demikian juga ilmu dan ibadah. Jadi seperti anggota, seperti akal juga, kita juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan kita tu, apa saja kerja buat itu, semuanya Allah Ta'ala buat. Tak ada sebab, tak ada pasal kita nak agah, tak ada pasal kita nak kagum pada diri kita. Kalau kita kena kagumnya pada Allah. Mana dalil Allah Ta'ala pas ke perbuatan kita, pas ke ibadat kita pun Allah Ta'ala buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya dan Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan kamu dan akan barang yang mengerjakan dia oleh kamu. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala buat amalan kita. Mana lagu mana Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala bagi kita boleh buat amalan, Allah Ta'ala bagi tunjuk pada kita dan sebagainya. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Artinya dan tiada menghendaki oleh kamu akan suatu melainkan bahawasanya menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu maka sayugianya makna wajib dah ni bagi yang berakal bahawa adalah wujudnya rasa suka, rasa kagum, rasa megah, rasa hebat, rasa kagum selama-lama dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Ini tanda pada Tuhan. Nah, kita kagum dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya, kemurahan Allah Ta'ala. Kerana yang mengurniakan ia, kerana mengunia ia Allah baginya, bagi seorang itu akan ilmu. Tak perlu kita kagum pada kita. Kalau kita ada ilmu, kita kena kagum pada Allah Ta'ala. Dan akal. Dan memberi petunjuk ia bagi kepada ibadah. Tak perlu kita kagum rasa diri ni lebih pada orang lain. Rasa kagum pada diri ni kalau kita buat ibadat, buat pergatu nak buat ibadat tu dengan semaya, dengan puasa, dengan pergapa, fardu ataupun sunnah. Kerana hak bagi petunjuk pada kita adalah Allah Ta'ala. Dengan tiada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Bukan kerana sebab usaha ikhtiar kita. Sebab usaha ikhtiar kita tu orang panggil tu yang bagi pada kita.
Namun Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada sedekah, Allah tak ada orang, Allah Ta'ala tak bagi dia ilmu, nak mengaji, nak duduk sejid, nak bersela, Allah Ta'ala tak bagi. Dan akal, setengah orang Allah Ta'ala tak bagi ilmu, bahkan akal pun tak ada. Akal pun tak ada. Dan petunjuk, tak ada bagi petunjuk. Ada akal, ada kekuatan, kesihatan tubuh ada, tapi tak ada petunjuk nak mari, nak cari ilmu, nak buat ibadah. Dengan tu semua hak tak boleh tu semata-mata kerana keadilan Allah Ta'ala, keadilan, dan hendaklah takut ia akan mencedah. Dan yang keduanya, kita kena ada rasa takut, jangan rasa selesa. Rasa takut, rasa bimbang mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut. Kita rasa bimbang, takut-takut Allah Ta'ala tak bagi petunjuk dah untuk kita cari ilmu, untuk kita dapat ilmu, untuk kita buat ibadat dan sebagainya. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu, gigalah pemberian hak dengan usaha kita ataupun tidak dengan usaha kita, hak cantik rupa parah, hak sama sedak suara, hak ilmu, hak ibadat tu, pemberian itu boleh jadi itu istidraj atasnya. Istidraj ni Allah Ta'ala bui nak rembah. Begitulah. Akak nak rembah, bui sikit-sikit tak khabar. Seperti firman Allah Ta'ala, fatahna alaihim. Ya, ada ayat sebelum ni. Ada ayat sebelum fatahna ni. Falamma nasu ma zukkiru bih. Gitu. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Tu ayat lengkap. Artinya membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka. Sebelum tu maksudnya falamma nasu ma zukkiru bihi. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan dengannya, fatahna alaihi abwaaba kulli syai'. Allah Ta'ala membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat. Apabila mereka lupa apa Allah Ta'ala peringatkan, Allah Ta'ala buka pada mereka pintu-pintu segala nikmat, segala macam nikmat. Atas jalan istidraj hingga suka cita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan kepada akan mereka itu. Allah Ta'ala buka pada mereka pintu-pintu segala kemewahan, segala apa semua nikmat itu, sehingga mereka rasa gembira dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan. Dan kami menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Dan Allah Ta'ala akan seksa mereka itu dengan secara mengejut. Dan firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan lagi Allah Ta'ala, dan lagi kami, makna Allah akan mengambil mereka itu, makna bagi azab akan mereka itu sedikit-sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia. Makna apa makna istidraj? Makna istidraj itu menghampirkan kepada siksa Allah Ta'ala dengan diberi tangguh sedikit-sedikit. Maknanya suatu pemberian daripada Allah Ta'ala yang sebenarnya adalah suatu bentuk siksaan yang akan menimpa seorang, tetapi ditangguhkan. Ditangguhkan buat sementara waktu. Seperti mereka yang menangkap ayam. Dia umpama orang tangkap ayam. Orang yang tangkap ayam, bagaimana? Kau tak biasa lah. Orang tangkap ayam ni sudah pasti orang tangkap ayam dia beri apa nama? Nak tangkap ayam bagaimana? Dia beri apa? Makanan dah. Makanan, beras, jagung, apa-apa. Apabila ayam leka, enggak takak. Dia bagi leka, tak ayam dah. Nak pergi hambak ni tekan kita payah. Wi makan. Ayo mari pak kita. Mai kat kita enggak takak. Buat meleh. Makan agolah. Itulah istidraj. Jadi kita kena ringkas kita kecek mudahnya, jangan kita kagum pada diri kita sendiri, baik benda hak boleh kita usaha atau tidak usaha,
kita kena kagum, kena kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta